Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kita lagi dalam pembelajaran yang seterusnya, iaitu qalqalah. Hukum tajwid yang seterusnya iaitu qalqalah. Ma makna qalqalah? Apa maksud qalqalah? Qalqalah ialah lantunan suara ataupun detakan suara. Semula, qalqalah ialah lantunan suara ataupun detakan suara. Contoh yang kita boleh mudah faham, kalau kita baling sebiji bola pada dinding, bola itu akan melantun. Dia tak akan melantun kalau bola tu lepeh ataupun kurang angin lah. Okay? Tapi kalau bola yang physically okay, bulat, dia ada angin dalamnya, so kita baling ke dinding, dia akan melantun semula. So kita kaitkan dengan qalqalah. Qalqalah adalah lantunan suara ataupun detakan suara. Baik. Untuk pengetahuan semua, qalqalah ada 5 huruf sahaja. Apakah huruf-hurufnya? Huruf-hurufnya ialah ba, jim, dal, qaf, ta. Ataupun qaf, ta, ba, jim, dal. Ataupun nak mudah ingat, ba, ju, da, ko, to. Kita letakkan baris pada huruf-huruf qalqalah tersebut. Baju dah kotor, macam tu. Tapi bila kita jumpa dalam Al-Quran, kelima-lima huruf ini ataupun salah satu daripada huruf ini, mereka akan bertanda ataupun berbaris sukun, berbaris mati. Boleh jelas? Okey. Kejap lagi kita akan tengok contoh. Dan kemudian, qalqalah ini terbahagi kepada 2 sahaja. Terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu pertama, qalqalah sughra, qalqalah kecil. Yang kedua ialah qalqalah kubra, iaitu besar. Okey, macam mana yang dikatakan dengan qalqalah kecil ataupun qalqalah sughra ni tadi? Okey, qalqalah sughra kita akan jumpa dia apabila salah satu daripada huruf qalqalah ni tadi kita jumpa dia di tengah-tengah ayat bertanda sukun, bertanda mati, itulah dikatakan qalqalah sughra. Kita jumpa huruf qalqalah bertanda sukun, bertanda mati di tengah-tengah ayat. Dekat situlah kita akan baca dia qalqalah. Okey, pembahagian yang kedua ialah qalqalah kubra, iaitu besar. Qalqalah kubra, kita akan jumpa salah satu daripada 5 huruf qalqalah ni tadi bila kita waqafkan bacaan. Waqafkan bacaan apa dia? Kita berhentikan bacaan. Bermaksud qalqalah kubra besar, kita akan jumpa dia di hujung ayat. Okey, jom kita tengok dalam surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq. Pada paparan skrin kali ini adalah 2 surah, iaitu surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq. Kita pergi dulu pada surah Al-Ikhlas. Kita nak fokuskan kepada qalqalah ya kali ini. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mad arid li sukun 6 harakat di hujungnya ya. Okey, ayat pertama surah Al-Ikhlas ada qalqalah. Qul huwallahu ahad. Semula Qul huwallahu ahad. De tu adalah qalqalah. Mana qalqalah dia? Jom kita tengok. Qul huwallahu ahad. Dal adalah huruf qalqalah. Tapi di atas dal ada tanda dhammatain, baris 2 di hadapan. Macam mana dikatakan dia jadi qalqalah? Ingat, huruf qalqalah bila kita jumpa dia di hujung ayat, dia adalah qalqalah kubra, besar. Dan secara automatik, baris 2 di hadapan ini
akan berubah, akan bertukar menjadi sukun, akan menjadi tanda mati. Sebab itu kita kena bunyikan qalqalah dia. Qul huwallahu ahad. Kita tak boleh baca Qul huwallahu ahad. Ahad salah sebab tak ikut tajwid yang betul. Tajwid yang betulnya ialah Qul huwallahu ahad. Jangan takut-takut untuk bunyikan qalqalah dia. Okey, qalqalah yang kedua. Ayat kedua. Allahus samad. Ni. Asalnya huruf dal tersebut berbaris hadapan, tapi disebabkan kita waqaf bacaan, kita berhenti bacaan, dia akan bertukar baris menjadi mati, berbaris sukun, bertanda sukun, minta maaf. Okey, jadi kita akan bunyikan qalqalah dia. Qalqalah kubra, qalqalah besar sebab dia di hujung ayat. Allahus samad. Okey, ayat ketiga surah Al-Ikhlas, dia ada dua qalqalah yang terdapat pada ayat ini. Mana satu dia ustazah ataupun mana satu dia? Okey, kita baca dulu. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Ni. Huruf dal bertanda sukun dan dal bertanda sukun ni. Dekat sini ada dua qalqalah, iaitu qalqalah sughra kecil dan qalqalah kubra besar. Kenapa? Sebab apa? Sebab yang kecilnya berada di tengah-tengah ayat. Lam yalid. Di tengah-tengah ayat. Kemudian qalqalah kubranya besar di hujung ayat. Walam yulad. Boleh? Okey, seterusnya ayat terakhir. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ahad. Boleh? Alhamdulillah, settle satu surah. Kita pergi pula pada surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq pun banyak juga qalqalahnya. Kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ingat tak? Qaf, ta, ba, jim, dal. Huruf qaf. Qaf bila kita waqafkan bacaan, berhentikan bacaan, huruf qaf ni asalnya berbaris bawah. Bila kita waqaf bacaan, secara automatik dia jadi baris ataupun tanda sukun, mati. Tanda mati di atasnya. Jadi kita kena bunyikan qalqalah dia. Ini qalqalah apa? Kubra ke sughra? Kubra, pandai, sebab dia berada di hujung ayat. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Qalqalah kubra juga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Waqab. Qaf, ta, ba kan? Bila kita waqaf bacaan, berhentikan bacaan di sini, kita baris huruf ba tadi, baris atas dah berubah menjadi tanda sukun, tanda mati. Okey. Seterusnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Bila kita waqaf bacaan, berhenti bacaan, dal tadi jadi huruf qalqalah, dia dah berubah jadi tanda sukun di atasnya. Jadi kena bunyikan qalqalah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Uqad. Dan terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, kita waqaf bacaan secara automatik. Dal ni tadi jadi huruf qalqalah dan dia berubah barisnya bertanda sukun. Setakat itu dulu pembelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada perkongsian yang akan datang. Semoga bermanfaat. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.